Zadi Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyeru agar setiap agensi agama di bawah portfolionya menerapkan nilai integriti dalam setiap pengurusan. Beliau menyarankan semua pihak dapat memainkan peranan masing-masing dan bersikap profesional dalam mengukuhkan lagi aspirasi dakwah di Malaysia. Hasrat kami untuk good governance dan juga integriti yang terbaik di samping untuk menjadikan agensi agama khususnya terkehadapan benar-benar profesional dan boleh melangkah kejayaan yang cemerlang insya-Allah, di samping akan mengukuhkan lagi kehendak dan tujuan aspirasi rakyat Malaysia dan pemimpin di negara ini. Beliau berkata demikian dalam amanat sulung bersama kaki tangan agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Terdahulu, beliau yang tiba pada jam 8.45 pagi diiringi timbalannya, Ahmad Marzuki Syari, memulakan tugasan pertama dengan mengimamkan solat sunat duha dan hajat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya sebagai usaha memohon perlindungan daripada penularan wabak COVID-19. Beliau kemudiannya menuju ke Kompleks Islam Putrajaya untuk ketikan pertama bertugas sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, seterusnya mengadakan pertemuan bersama ketua-ketua agensi di bawahnya. Dalam masa sama, beliau turut beramah mesra dengan semua kaki tangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang setia menunggu meraihkan pelantikan beliau. Hilang nikmat penglihatan itu merupakan satu ujian yang sangat besar. Walau bagaimanapun, kekurangan itu disifatkan Ustaz Kalam sebagai satu pendorong yang menjadikannya lebih kuat untuk terus maju dalam kehidupan. Wartawan Kamarul Fazrin Zahardin menyelami hati insan tabah tersebut. Insiden kemalangan kereta jam 12.30 malam di Kuantan, Pahang yang meragut nyawa rakannya lebih 15 tahun lalu masih segar di ingatan Ustaz Kalam. Peristiwa pahit itu juga turut meragut penglihatan beliau. Dalam sekelip mata, hidupnya yang merupakan salah seorang pelajar terbaik di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin Koza berubah. Namun begitu, semangat untuk terus menyambung pengajian tetap berkobar. Pada ketika itu, kurangnya bahan bacaan dan rujukan berasaskan Braille menyukarkan aktiviti pembelajaran hinggakan Ustaz Kalam mengambil masa 10 tahun untuk menamatkan pengajian di Universiti Malaya. Aku kena buat sesuatu. Alhamdulillah. Saya lapor diri, lepas tu saya ditempatkan pertama kalinya di bahagian dakwah di Kompleks B dulu. Dan masa mesyuarat pengurusan dakwah, saya beri cadangan. Masa tu Tuan Haji Ustaz Khalid Sintul sebagai pengarah dakwah, saya beri cadangan. Lepas tu pengarah kata mungkin kerana JAKIM tidak ada kepakaran dalam Ustaz Braille ni, sebab itulah kita tak keluarkan. Mungkin sekarang kita dah ada Ustaz Kalam, mungkin Ustaz Kalam boleh meneruskan. Kini tugas beliau di JAKIM adalah menerbitkan risalah-risalah dan artikel rujukan dalam Braille untuk OKU penglihatan. Selain itu, beliau juga salah seorang yang bakal menjayakan pembangunan Quran Braille edisi Malaysia yang bakal memudahkan pembacaan yang lebih sempurna. Dalam nak menambah baik lagi mutu ataupun persembahan Quran Braille yang tidak ada yang ada ni, kita telah usaha Pertis dengan JAKIM dan KDN, kita telah usaha untuk seboleh-bolehnya nak hampir sebagaimana resam Osmani, setakat mana yang kita boleh. Dengan dot-dot yang terhad yang kita ada ni, untuk kita sama dapat menyerupai sebagaimana resam Osmani. Usaha ini mendapat kerjasama Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Malaysia Pertis dalam menyusun standard ditetapkan JAKIM serta melalui kelulusan Kementerian Dalam Negeri KDN. Berbekalkan semangat juang tinggi, Ustaz Kalam adalah antara individu terpenting bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengendalikan unit Braille JAKIM. Ini membuktikan keberhasilannya apabila beliau berjaya menerbitkan banyak risalah Braille pelbagai bidang ilmu untuk kegunaan orang ramai secara percuma. Diharap dengan usaha penerbitan JAKIM menerbitkan Quran Braille sedikit sebanyak memberi kemudahan kepada OKU penglihatan ini untuk mendalami Al-Quran dan membacanya dengan tertib dan betul. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM.
Menghantar anak-anak ke kelas Al-Quran dan Fardu Ain atau lebih dikenali kelas kafah selain sesi persekolahan akademik menjadi satu kemestian bagi ibu bapa. Walaupun tidak wajib, kelas kafah dilihat sebagai pengimbang ilmu duniawi dan ukhrawi. Namun terdapat cabaran bagi penyediaan permis di sesuatu lokasi, terutama kelas yang dianjurkan komuniti penduduk setempat, terutama untuk menampung permintaan yang semakin meningkat. Laporan wartawan Syafiqah Saad. Orientasi pembelajaran kafah berbeza dengan sekolah harian biasa yang lebih mementingkan kecemerlangan akademik. Rata-rata semua sekolah kebangsaan mempunyai kelas kafah sendiri dalam setiap sesi. Selain itu, ibu bapa juga mempunyai pilihan lain untuk menghantar anak-anak mereka mengikuti kelas kafah yang dianjurkan oleh institusi agama dan komuniti penduduk setempat. Dan perkara lain yang menjadi cabaran utama dalam pelaksanaan kafah termasuk ada segi premis. Premis yang untuk melaksanakan kafah sebut tadi, sebahagian dilaksanakan di SK. Saya rasa kalau kafah dilaksanakan SK memang tak ada masalah lah. Memang sesuai lah untuk pusat pendidikan. Tapi kalau kafah dilaksanakan di balai raya, di masjid dan juga di tempat-tempat di rumah kedai dan sebagainya, saya rasa dia tak berapa selesa dan sesuai untuk sebagai tempat untuk kelas kafah dilaksanakan. Dan sebab itulah kita menggalakkan kafah itu dilaksanakan di SK lah. Antara objektif kafah ini adalah untuk melahirkan mereka yang boleh menguasai bacaan dan hafazat Al-Quran. Bagi menambah baik kurikulum sedia ada, bahagian pendidikan JAKIM telah memasukkan elemen tahfiz menerusi kafah 2.0. Ini bermakna pelajar yang mengikuti kafah sekurang-kurangnya boleh menghafaz juzuk 30 dengan lancar dan baik. Kita nak melihat kafah itu menjadi satu orang kata model pendidikan Islam yang kita selaraskan juga dengan pendidikan arus perdana. Maknanya dia saling melengkapi dan kita tahu bahawa kafah bukan pendidikan wajib. Kalau kita tengok data pun hampir daripada pelajar Islam yang ada di sekolah rendah mungkin dalam 50% pelajar Islam mengikuti kelas kafah dan sebahagian mungkin yang lain ada di sekolah agama swasta dan sebagainya. Maknanya bukan semua mengikuti kelas kafah. Patut ini kafah bukan pendidikan wajib, tapi mendapat permintaan yang tinggi kepada ibu bapa untuk menghantar anak kepada kelas-kelas kafah yang ada di seluruh negara lah. JAKIM memperuntukkan RM400 juta setahun untuk membayar allowance 35,000 guru kafah di seluruh negara. JAKIM juga bertanggungjawab memberi pendedahan dan melatih guru-guru dari segi peningkatan ilmu, pedagogi, kaedah mengajar, aspek-aspek pentaksiran dan penilaian serta psikologi pendidikan. Kafah kini menjadi pemangkin dalam melahirkan generasi yang menjadikan jati diri Islam sebagai tunjang. Malah pembelajaran bukan sahaja melalui bilik darjah semata-mata, tetapi penghayatan melalui amali juga menjadi keutamaan. Syafiqah Saad, laporan JAKIM untuk RTM. Baik, bahan itu mengakhiri sumangan berita langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan.